ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jadilah seorang yang baik, wahai gulam, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hatimu sebelum dia berada di belakangmu. Engkau sudah puas hati mendengar kisah hal ehwal mereka dan bercita-cita menjadi semacam mereka. Seperti orang yang menyentuh air, bila dia membuka tangannya, dia tiada melihat apa pun di tangannya itu. Celaka engkau. Awas dari bercita-cita kosong. Kerana cita-cita kosong itu adalah lembah tempat tinggal orang-orang yang gila. Nabi SAW bersabda, Iyakum wat-tamanni fa innahu wadil humki. Awas kamu dengan suka bercita-cita, kan dia itu lembah tempat orang gila. Dan benarnya ini bukan hadis Nabi SAW, tapi ini kata-kata ulama' dan bukan hadis riwayat Muslim. Dan tidak ada dalam riwayat Muslim. Engkau membuat pekerjaan orang-orang jahat. Lalu engkau berangan-angan hendak mendapat darjat orang-orang yang membuat kebaikan. Mana boleh. Siapa yang harapannya melebihi takutnya, nanti akan menjadi zindik sesat. Dan siapa yang takutnya melebihi harapannya akan berputus asa. Dan yang selamat di antara keduanya ialah sederhana pada keduanya. Nabi SAW memberitahu, Law wuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Jika ditimbang takutnya seorang mukmin dengan harapannya, nescaya dia akan sederhana keduanya. Ini juga bukan hadis, tapi kata-kata Abu Ali Ar-Ruzabari. Kedua-duanya bukan hadis. Dan kedua-duanya adalah sandaran yang tidak tepat. Sama ada yang di atas yang disebut riwayat Muslim, tidak ada dalam lafaz Muslim. Tapi maknanya sama, maknanya sahih. Dan juga yang kedua, bukanlah hadis riwayat Suyuti, tapi kata-kata Abu Ali Ar-Ruzabari, seorang daripada tokoh Sufi. Ada setengah mereka berkata, aku pernah melihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam mimpi sesudah wafatnya. Maka aku berkata kepadanya, apa yang dibuat Tuhan kepadamu? Jawabnya, dia letakkan sebelah tumitku di sirat jambatan dan yang sebelah lagi di syurga. Cuba lihat kepadanya. Selamatan dari Tuhan ke atas dirinya. Dia adalah seorang ahli fiqh, berzuhud, wara', belajar ilmu dan mengamalkannya. Dia telah memberikan hak ilmunya dengan beramal. Dan amalnya pula telah memberikan haknya dengan ikhlas pada amal itu. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberitakannya redha dengan kurnianya. Dan Nabi SAW pula telah memberikan redanya sebab dia mengikut jejak langkahnya. Moga-moga Allah Ta'ala merahmatinya dan merahmati sekalian orang-orang yang soleh. Dan merahmati kita sekalian juga bersama dengan mereka sekalian. Ingat, siapa yang tidak mengikut jejak langkah Nabi SAW dan tidak mengambil syariatnya di salah satu tangannya, dan mengambil kitab Al-Quran yang diturunkan ke atas tangan yang sebelah lagi, dan dia tidak mempertalikan dirinya dengan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kelak dia akan binasa dan binasa. Dia akan sesat dan sekali lagi sesat. Ingatlah, kedua-duanya itu adalah petunjuk jalan kepada Allah Ta'ala. Al-Quran ialah petunjukmu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sunnah yakni hadis adalah penunjukmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ya Tuhanku, pisahkanlah kami di antara diri kami dan jiwa kami, dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara penyakit kita manusia, bahkan penyakit sebahagian orang-orang yang mengaku beriman, ialah mereka yang cuma berangan-angan di dalam keinginan mereka, tanpa mereka berusaha untuk menjadi sebagaimana orang-orang yang mereka ingin mencontohinya, sama ada dalam perkara duniawi apatah lagi ukhrawi. Mereka berangan-angan untuk dapat masuk syurga, dan kata-kata mereka seringkali menunjukkan kesungguhan keinginan mereka, namun dari sudut perbuatan tidak ada. Dari sudut perbuatan tidak bersungguh-sungguh. Kerana itu disebut oleh ulama', orang-orang yang suka berangan-angan sebenarnya dia berada pada lembah kebodohan. Bila kita sebut bodoh, istilah bodoh, sama ada dia tidak faham tentang tuntutan sesuatu, lalu kita akan kata dia bodoh. Atau dia cuai dalam melakukan sesuatu, maka kita juga kata dia bodoh. Atau dia lambat dalam bertindak sesuatu, lalu kita kata dia bodoh. Lalu istilah lain lembab. Atau dia terlalu cepat melakukan sesuatu, maka kita juga sebut dia bodoh. Atau dia tidak mempunyai disiplin dalam setiap tindakan, kita juga akan kata orang ni bodoh. Atau mereka yang tidak meletakkan prioriti pada perkara yang penting, lalu kita juga akan kata dia bodoh. Ada banyak signal ataupun tanda-tanda kebodohan seseorang. Dan yang lebih bodoh pada itu ialah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh melakukan perkara akhirat, bukan meninggalkan akhirat. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, bila baginda mengatakan orang yang paling cerdik, maksudnya bila Rasulullah sebut orang paling cerdik, lawan pada orang paling cerdik itu orang paling bodoh. Siapa orang yang paling cerdik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan melakukan sungguh-sungguh amalan sebagai bekalan kematian dia. Orang yang, dalam riwayat yang lain Nabi kata aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat mati dan paling bersedia untuk mati. Maka kebodohan, antara nilai-nilai kebodohan manusia dan kebodohan kita, bila kita kadang-kadang dengar cerita orang hebat-hebat, cerita para sahabat, bukan sebelum itu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kisah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, bagaimana kehebatan mereka dalam ibadat, dalam ketaatan, kesungguhan mereka, banyaknya ibadat mereka buat. Demikian juga para sahabat, demikian juga para tabi'in, demikian juga para ulama'-ulama' yang kita dengar kesolehan mereka. Namun ia cuma halwa di telinga, atau cuma umpama menanam tebu di tepi bibir. Manisnya pada mulut, pada bicara, manis pada pendengaran, tetapi dari sudut beramal dengannya tak ada. Maka kita ni pasang angan-angan melampau. Kerana itu dalam diri kita perlu ada dua sifat, ar-raja, mengharap, dan al-khawf, yang takut. Kalau kita terlebih harap, apa saya masuk syurga, saya akan beriman, saya akan masuk syurga, berharap lebih, kita jadi zindik. Lalu kita tak buat banyak amalan yang Allah perintah. Tapi kalau kita takut sangat-sangat, Allah, kalau saya buat amalan pun mungkin Tuhan tak terima, takut melampau-lampau, maka jadikan kita putus asa. Sebab itu kata Imam Abu Ali Ruzabari, bahawa ketakutan dan pengharapan orang beriman kalau ditimbang biar disama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam Riyadhus Salihin, sekiranya dalam keadaan kita sihat, biarlah takut itu lebih, supaya kita banyak buat ibadat. Dan sekiranya hampir kematian kita, maka harap itu lebih, kerana wasangka baik kita pada Allah. Dan kita dah habis masa kita 40 tahun, 50 tahun beribadat pada Allah. Masihkan Allah Ta'ala tak terima, sedangkan Allah Maha Pemurah.
Tapi bila kita berbicara demikian, dalam keadaan kita dah hampir nak menuju kematian, kita memang dah tak boleh buat ibadat ketika itu, melainkan mengharap yang baik-baik. Tapi ketika mana kita masih sihat, segar, bugar, maka teruskan buat ibadat. Jangan berhenti buat ibadat. Jangan cuma kita membaca kisah-kisah orang hebat-hebat, lalu kita cukup dengan kisah mereka. Sebagaimana kita baca kisah orang Islam dulu hebat-hebat, lalu kita berbangga dengan kisah datuk nenek dan keturunan kita yang hebat-hebat, tapi kita sendiri tak buat apa-apa. Kita cerita dulu umat Islam yang kuasai dunia, umat Islam yang cipta ilmu itu, ilmu ni. Ya, kita cerita. Namun kita buat apa sekarang? Sekadar berbangga dengan cerita silam, lalu kita tak buat apa-apa. Maka kita ini berada dalam kebodohan. Kita, tuan-tuan, bila cerita tentang yang silam, untuk beri semangat supaya kita buat sama macam mereka. Kalaupun tak sama, paling kurang kita sedang mengekori mereka. Kita berada pada track mereka, jalan mereka. Kita tetap akan sampai, cuma mungkin lambat sedikit, namun sampai. Ini kita cerita hal orang hebat, kita duduk jalan lain. Kita duduk lorong lain, dan memang kita tak akan sampai. Jadi dalam beragama, ramai orang berbangga dengan tok gurunya yang hebat. Bukan berbangga dengan keturunannya daripada para wali dan para ulama. Namun apa yang dia buat? Sebahagian berbangga dia daripada keturunan Nabi SAW. Tapi masalahnya apa yang mereka buat? Dan apa yang kita buat? Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri sehebat itu, supaya kita tahu, beliau ketika mana dimimpikan oleh muridnya, dia berkata, waktu ditanya bagaimana keadaanmu di sisi Allah, maka dia kata, satu kaki aku berada pada jambatan sirat, satu lagi dalam syurga. Artinya masih lagi dalam penghisaban. Sebab kena melintas sirat. Walaupun ada satu jaminan sebelah di syurga, tapi salah satunya boleh jatuh. Ya, kalau bertuah dan dapat rahmat Allah, dua-dua akan ke syurga. Kalau sebaliknya, mungkin dua-dua jatuh daripada jambatan sirat ataupun as-sirat. Oleh sebab itu, kita perlu melihat bagaimana kita nak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan umur kita ini. Supaya berterusan. Jangan duk berangang lebih, jangan duk cukup dengan apa yang ada, jangan duk selesa dengan apa yang kita dah buat. Kita tak pernah selesa. Kita akan terus buat dan buat. Terlihat bagaimana Nabi SAW. Bila ditanya bagaimana Rasulullah beribadat, jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana amaluhu dimatan. Rasulullah SAW amalannya sentiasa berterusan. Sihat ke, sakit ke, berterusan. Sibuk ke, lapang ke, berterusan. Maka ini sifat Rasulullah yang sudah dijamin syurga. Nabi tak berangan-angan, aku kan dah Nabi, masuk syurga lah. Tidak. Dia terus beramal dengan bersungguh-sungguh. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, bila kita katakan Rasulullah SAW kata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza amila amalan athbatahu. Rasulullah bila buat satu amalan, Nabi akan kukuhkan amalan. Apa maksud kukuh? Yang pertama, Nabi akan pastikan dia akan berlangsung terus. Kita, bila kita kenal, kita tahu satu kelebihan amalan, buat terus. Jangan berhenti. Sampai bila? Sampai bila-bila, sampai kita jumpa Tuhan. Kerana inilah akhlak Nabi SAW. Rasulullah SAW, andai kata Nabi tak terkejut malam kerana sakit. Kadang-kadang, bukan selalulah, kadang-kadang. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana idza nama minal laili aw marida shalla minan nahar 12 raka'atan. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalaulah tertidur malam hari atau sakit, maka Rasulullah akan qada qiyamnya sebanyak 12 rakaat siang hari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan tinggal. Kalau dalam qiyam tadi Nabi tertinggal kerana sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukannya qada siang hari 12 rakaat. Sebagaimana Aisyah juga meriwayatkan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menghabiskan witirnya 11 rakaat, kadang-kadang datang penatnya, maka Rasulullah solat duduk. Nabi rasa penat, Nabi solat duduk. Tapi untuk berhenti tidak sekali. Artinya, kita tuan-tuan bila buat satu kebaikan, jangan berhenti.
untuk kita tidak berangan-angan, untuk kita tidak berangan kosong, tak nak buat apa. Cukup dengan apa yang kita dah buat silam, masa silam, atau cukup dengan apa yang datuk nenek kita dah buat. Tidak, kita lah. Datuk nenek. Apa yang ayah kita buat, ayah kita. Kita ada kesibukan kita sendiri dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menutup ruang-ruang berangan-angan. Saya dah bagus, dah pergi haji 5-6 kali, umrah, okey lah. Sekarang buat apa? Termenung je lah, kita tunggu je lah. Jangan. Teruskan. Dan sebagaimana saya katakan, bila kita lihat watak Nabi SAW, antara amalan Rasulullah, dia akan mendatangi Quba setiap hari Sabtu. Sebagaimana hadis Umar Al-Khattab, bila beliau mengatakan bahawa ya'ti Quba kulla sabtin wa kana ya'tihi rakiban wa masyian. Nabi SAW setiap hari Sabtu, Nabi akan pergi ke Masjid Quba. Sama ada Nabi berkenderaan atau jalan kaki. Kalau jalan kaki ni, kalau kita tengok Waze lah, lebih kurang 3.5 km daripada Nabawi ke Masjid Quba. Itu kalau jalan kaki lah. Kalau jalan raya ni, kalau kita tengok Waze kan, mungkin 5.1 km, lebih kurang macam tu. 3 km Nabi jalan untuk pergi solat di Masjid Quba kerana kelebihannya. Nabi istiqamah sampailah baginda wafat. Maka lalu kita tanya, di mana kita dalam ibadat kita seharian? Apakah cukup dengan berangan-angan? Kalau kita buka lembaran kisah para salafus salih, para ulama-ulama kita, orang-orang alim, orang-orang zuhud kita, zahidin, bila mereka mengetahui satu amalan, mereka akan buat sampailah selama-lamanya dan sampai mereka mati. Pada satu hari, Nabi SAW bermimpi mengunjungi syurga dan mendengar derak kaki Bilal. Selipar Bilal bin Rabah hadir dalam syurga. Dengar bunyi. Rasulullah SAW, dia punya kenal sahabat dia, tapak kaki pun dia dah tahu siapa. Macam kita kalau rapat dengan kawan kita, dia berdehem pun kita tahu siapa. Tahu. Dia dengkur pun kita tahu siapa tidur. Tahu dengkur siapa. Kita kenal. Sebab rapat. Tapi kita mungkin kenal seorang dua. Baginda sallallahu alaihi wasallam kenal semua sahabat dia. Sebab itu yang mendampingi Rasul disebut sahabat. Sebab Nabi mengenali mereka. Sebagaimana mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Rasulullah. Maka ini di antara keistimewaan ahli dakwah. Tentang kehebatan ahli dakwah, orang yang memang dakwah, dia kenal orang. Dia cepat kenal orang. Dia ahli sombong, dia payah kenal orang. Kenal-kenal masih jatuh, kenal. Tapi kalau kita lihat watak pada pendakwah, dia boleh kenal orang dengan sekali pertemuan, dia ingat, saya pernah jumpa orang. Dia ceritakan bagaimana Hasan Al-Banna, dia boleh menghafal nama orang untuk satu malam 100 orang. Kalau dia jumpa, berkenalan, ta'aruf, nanti lepas berapa bulan, minggu, dia masih ingat orang tu. Dia boleh menghafal nama untuk satu malam 100 orang. Kita kadang anak 10 orang pun tak ingat. Ni anak nombor berapa? Tanya ke bini. Nasib bini hidup lagi. Bini dah mati, nak tanya siapa? Kau ni anak nombor berapa? Tu boleh cerita cucu. Sebab apa? Nampak sangat tak ambil berat. Nabi SAW ambil berat. Nabi dengar ni tapak kaki Bilal. Lalu pada keesokan hari, Rasulullah SAW, di mana Bilal bertemu dengan baginda, Nabi tanya, wahai Bilal, semalam aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Oh, seronok Bilal. Tapi Nabi tanya di satu soalan. Nabi kata, apakah amalan yang paling kamu harap dengan sebab itu kau masuk syurga? Amalan apa? Tuan-tuan, Bilal ni, kalau kita baca sejarah dia pergi perang. Semua perang bersama Rasulullah SAW. Dia tak pernah miss mana-mana perang. Daripada Badar sampai last kali Tabuk. Dan kita tahu tribulasi dia, kena tindih batu dan sebagainya. Tapi waktu Rasulullah tanya, apakah amalan yang kamu harap dengannya kau masuk syurga? Bilal sebut apa, tuan-tuan?
Bila sebut satu amalan yang dia sentiasa istiqamah. Lalu kata beliau, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Aku ya Rasulullah tidak pernah berwuduk dengan satu wuduk, melainkan selepas itu aku solat mengikut apa yang Allah izinkan aku solat. Itu yang paling aku harapkan. Tidak pernah aku berwuduk siang atau malam, melainkan akan ku solat mengikut apa yang Allah tentukan kepadaku. Apa ni? Mungkin 2, mungkin 4, mungkin 6, mungkin 8. Artinya bila mengamalkan solat sunat wuduk. Kenapa itu yang diharapkan berbanding yang lain-lain? Kerana itu yang dilakukan berterusan. Istiqamah setiap hari, setiap ketika. Bukan benda yang buat sekali itu tak buat, walaupun besar. Yang penting suatu yang kita berterusan dalam buat ibadat, supaya kita tak ada ruang berangan-angan ataupun buang masa. Ya, kadang-kadang ada orang dibuat sekali kerja besar, hantar dia menung, hantar dekat kita katakan tempat jauh-jauh, lepas tu balik senyap dah, sekali tu je. Bagus dia buat, kita tak kata tak bagus, tapi tiba berhenti. Kita sekali je buat gotong royong, bukan bersih taman, bersih negeri Johor. Gotong royong punya power, punya program, bersih satu negeri Johor, kita ikut ni. Sekali tu je, lepas tu pas sudah tak, rumah pun tak bersih. Ya, kita tak nafikan program grand ni bagus. Kita sekali je Ramadan, kita mungkin malam 27, insya-Allah melekat dahi kita kat tempat sujud. Dia punya hebat ibadat. Lepas tu hilang, tak ada dah. Hari raya pertama tak nampak batang hidung dah kat masjid, penat qiyam. Sampailah jumpa Ramadan akan datang, malam 27 lagi, ada lagi dia. Tetapi kita bukan nak macam gitu ibadat. Sebab tu bila ditanya, bila dibayang, sebab Rasulullah tanya, apakah amalan yang paling kamu harap dengannya kamu masuk syurga? Saya katakan bila ni melalui tempoh-tempoh tegang yang banyak. Tempoh perhambaannya, dan bagaimana diseksanya, bagaimana beliau berperangnya, dan segala-galanya. Tapi yang diharapkan satu amalan yang boleh istiqamah setiap hari. Tetapi kalau kita tanya, kita pula, apa yang kita harapkan, amalan mana yang menjadikan kita boleh masuk syurga? Yang kita harap. Bila kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik amalan yang kita berterusan. Khairul a'mal madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang Allah suka, yang berterusan walau sikit. Tetapi hari ini apa kebaikan yang berterusan? Kebaikan saya saat yang berterusan, saya tak pernah tinggal tahiyatul masjid. Saya tak pernah tinggal masjid. Saya tak pernah tinggal solat jemaah. Saya harap yang tu akan menjadikan Allah redha saya. Saya tak pernah tinggal untuk menjenguk ibu saya, memenuhi keperluannya. Tak pernah. Tak ada benda yang kita perlu motivate diri kita supaya amalan ini kita tahu besar di sisi Allah. Kerana itu kita lihat bila Nabi SAW mendidik para sahabat dalam amalan mereka. Bukan Nabi didik biar buat banyak-banyak begitu. Nabi didik biar buat sesuatu berterusan. Kita lihat bila Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala dan Fatimah, mereka ni mengadu penat urus rumah tangga. Ali pun kesian pada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah nak minta seorang pembantu rumah. Sebab nak jaga anak-anak, nak uli tepung, nak buat tu, nak buat ni, banyak kerja. Banyak kerja je. Jadi boleh tak bila dengar orang lain semua ada pembantu? Kebanyakan ada pembantu lah. Lalu Fatimah datang jumpa Rasulullah dan Nabi tak ada. Lalu Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, tadi anakmu Fatimah datang. Ya ke? Tak apa, saya akan datang mengunjunginya. Maka dia datang menemui Fatimah. Dan ini anak yang Rasulullah sayang. Lalu kata Rasulullah, wahai Fatimah, apa sebab kamu datang? Maka jawab Fatimah, wahai ayahanda, kita dengar ada tawanan baru. Jadi kami naklah seorang untuk meringankan bebanan kerja rumah tangga. 2, tunduk malu waktu meminta dengan Nabi SAW. Sebab mula-mula Sayyidina Ali pergi, tak jumpa. Kemudian Fatimah pergi.
Rasulullah juga tidak ada kebetulan. Sehingga Rasulullah tanya, apalah hajat ni datang, nampak macam penting. Lalu mereka menyebut keperluan mereka nak khadam seorang. Lalu kata Rasulullah, maukah aku beritahu apa yang lebih baik kepada kamu berdua daripada khadam itu? Iaitu kamu sebelum tidur bertasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan riwayat yang lain 34 kali, jadi 100. Sebelum tidur sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mana satu kita nak start dulu, tak ada masalah. Sebab yang disebut dalam hadis, mana kamu nak start, tak ada masalah apa. Kita nak start Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, kemudian Subhanallah, Subhanallah. Atau nak start Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian terus pada Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pun tak ada masalah. Yang penting bilangan. Lalu kata Ali radhiyallahu ta'ala, sejak hari itu kami tak nak pembantu rumah. Sebelum tidur, itu yang kami baca. Saya baca, isteri saya baca. Lalu kata Ali, saya terus membacanya. Seorang bertanya, walaupun pada malam peperangan Siffin, malam paling sibuk, ya, walaupun malam peperangan, saya tak pernah tinggal semenjak Nabi beritahu saya. Itu hebat. Kita kadang-kadang mengadu penat. Seorang pembantu rumah pun rasa penat lagi. Padahal dah ada pembantu rumah. Kita patut belajar daripada orang yang tak ada pembantu rumah. Dia boleh urus rumah tangga dia. Mesti ada petua dia. Rasulullah dah beritahu petua. Memang tuan-tuan, bila kita buat kerja orang, dan bila kita buat kerja yang kita tak berapa minat, penatnya cepat sikit. Kalau kerja tu kita minat, dan kerja tu kerja kita, insya-Allah tak penat-penat. Tapi kalau tu kerja orang, kerja pula kita tak minat, penat tu datang lebih cepat. Dengan bahasa mudah, bosan. Cuba kita amalkan, sebelum tidur, baca tasbih ni. InsyaAllah esok tuan-tuan bangun segar. Alhamdulillah, saya antara benda yang saya amalkan. Memang penat sayang kita dalam banyak urusan kita. Bagaimana nak mengatasi penat? Sebelum tidur, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Allah. InsyaAllah. Ini juga disebut sebagai zikir Fatimah. Tapi, apa yang poin yang penting kita nak beritahu ialah bagaimana Sayyidina Ali melaziminya walau di malam perang. Satu ketika, tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Umar, dia bermimpi satu mimpi. Lalu dia menceritakan kepada Hafsah, adiknya Hafsah. Dan Hafsah itu isteri Nabi SAW. Maka Hafsah cerita kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, ni'mar rajul Abdullah. Lau kana yakum minal lail. Sebaik-baik orang ialah Abdullah kalau dia tak tinggal qiyamul lail. Mimpi tadi Nabi takbir, dia ni tak qiyamul lail. Semenjak dia dengar benda tu, dia terus qiyamul lail sampailah dia wafat. Dia tak berhenti untuk qiyam. Lama qiyam dia. Arti dengan satu pesanan Rasulullah, meninggalkan kesan. Orang ni baik tapi qiyamul lail tak buat. Dia akan jadi lebih baik kalau dia buat qiyam. Pesanan itu bersahaja, atau bukan lagi, Abdullah sini kau qiyamul lail malam ni. Tak. Nabi kata sebaik-baik orang ni Abdullah kalau dia tak tinggal qiyam. Nak jadi baik kena qiyam. Akhirnya perkataan ini dia tak tinggal. Kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia mengetahui kelebihan solat duha, dia kata, aku tidak pernah tinggal solat duha 8 rakaat. Sebab Aisyah dia buat duha 8 rakaat. Dia buat sampailah dia wafat. Dia kata, apa pun berlaku, aku tak akan tinggalkan. Ya, bila dia mengambil satu ibadat yang diajar oleh Nabi SAW, maka dia tak tinggalkan. Demikian juga kisah Abdullah bin Amr bin Al-As. Bila Rasulullah SAW tunjuk pada dia puasa terbaik. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Maka dia terus melakukannya. Walaupun dalam keadaan dia dah tak larat, dia terus buat. Sampailah dia menemui penciptanya. Menemui Allah SWT. Dan satu yang menarik, supaya saya kata, hidup ni bukan bergangan-gangan, beramal dan berterusan beramal. Ummu Habibah, tuan-tuan, isteri Rasulullah, Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah ni Nabi SAW ajar dia,
dengan satu benda. Nabi kata apa kepada dia? Nabi beritahu, wahai isteriku, siapa yang sembahyang siang dan malam 12 rakaat, Allah bina baginya istana di syurga. Maksud 12 rakaat tadi ialah solat-solat rawatib kita. Qabliyah subuhnya, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Demikian juga qabliyah asarnya, demikian juga maghribnya, isyaknya. Maka biar cukup 12. Kita buat. Ambil yang lebih utama. Kalau lebih lagi bagus. Kata Rasulullah, siapa yang solat sunat 12 rakaat siang dan malam, campurlah siang atau malam, maka dibina baginya istana dalam syurga. Kata Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal. Yang meriwayatkan hadis Ummu Habibah ini, tuan-tuan sekalian, ialah Utbah bin Abi Sufyan. Utbah kata, selepas aku dengar daripada Ummu Habibah, aku pun tak pernah tinggal. Yang meriwayatkan daripada Utbah bin Abi Sufyan inilah Amru bin Aus. Amru kata, aku juga semenjak dengar daripada Utbah, aku tak pernah tinggal. Yang meriwayatkan daripada Amru bin Aus inilah Nu'man bin Salim. Nu'man kata, aku juga tak pernah tinggal. Lihat dia punya tasalsul atau dia punya rantaian. Ummu Habibah dengar dari Rasulullah, dia kata, aku takkan tinggal selepas aku dengar. Kemudian Utbah yang meriwayatkan daripada Ummu Habibah kata, aku juga takkan tinggal lepas aku dengar Ummu Habibah cakap macam tu. Dan yang meriwayatkan daripada Utbah, iaitu Amru, kata, aku juga tak akan tinggal selepas aku dengar daripada Utbah. Yang meriwayatkan daripada Amru, iaitu Nu'man bin Salim, aku juga tak pernah tinggal selepas aku dengar daripada Amru. Kita lihat, inilah dia orang-orang yang tak berangan-angan. Sebab orang yang tak berangan sifatnya sibuk. Orang yang berangan ni dia tak sibuk. Tak sibuk, tak tahu dia buat apa habis satu hari. Kau tanya hari ni awak buat apa? Tentang kita sini kalau tanya diri kita, hari ni kita buat apa? Semalam lah. Kalau kita list, banyak mana kita buang masa kita. Banyak mana kita, ternyata kita ialah orang-orang yang banyak berangan. Bila kita banyak berangan, kita berada pada lembah kebodohan. Maksudnya kita hari tu tak untung apa-apa. Jadi setiap hari biarlah kita sentiasa buat ibadat dan istiqamah. Lihat bagaimana sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, semenjak aku masuk Islam, tidak pernah aku mendengar azan melainkan aku dalam keadaan wuduk. Itu amalan dia. Dan kata Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib, aku ini semenjak 40 tahun tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun. Kata seorang ulama tabi'in terkenal, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia ni tuan-tuan sekalian, semenjak zaman Sayyidina Osman dia ajar Quran, sampailah zaman kerajaan Hajjaj Yusuf Thaqafi, 70 tahun dia mengajar Quran, dia tak berhenti-berhenti sampai dia mati. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, kita pertama bila tahu satu amalan tu baik, maka berusahalah untuk kita buat baik sepanjang hidup kita. Kita tahu kelebihan baca Quran, bacalah Quran, jangan tinggal. Kita tahu kelebihan sedekah, sedekahlah, jangan tinggal. Susah atau senang. Kita tahu kelebihan duha, duhalah walau sibuk ke senang. Kita tahu kelebihan qiyamul lail, bangunlah walau dua rakaat. Kita tahu kelebihan majlis ilmu, datanglah majlis ilmu walaupun alasan kita. Penatlah, tak sihatlah, datang. Malulah, ialah malu saat kita bangun subuh lewat. Itu kita malu nak datang. Tak apa, datang juga. Dengar kuliah. Dapat kelebihan. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita kat masjid, kalau tak salat subuh sana, memang tak kuliah lah. Kadang-kadang ada memang kita tak terkejut. Hantuk sangat, adalah masalah-masalah kita. Namun kita bangun tu, kuliah pun belum start, pergilah masjid. Malu sah. Malu apa? Cakaplah solat masjid lain. Saya solat masjid haram. Tak ada masalah apa. Duduk. Supaya kita tak terlepas. Kita ni tuan-tuan alang-alang terlepas, biar terlepas semua. Itu masalah kita. Dah terlepas solat jemaah, majlis ilmu terlepas sekali. Jangan terlepas semua. Kalau kita terlepas satu benda, jangan terlepas yang kedua, yang ketiga. Sebab dia akan jadi kebiasaan kita. Kalau tak datang solat subuh jemaah, tak dengar kuliah dulu. Jangan begitu. Biar kita tetap ambil kebaikan. Kadang-kadang dapat tak apa, tak boleh, tak sempat Ustaz. Subuh tak sempat. Kalau subuh tak sempat. Tak boleh datang, sempat makan. Datang makan. Sebab kebaikan tadi untuk bersama. Kerana kebaikan tu tuan-tuan, dia hilang sebab kita melepaskan sesuatu yang selepas itu. Sebab kebaikan kan dia datang bagaikan
gugusan. Dia berantai, dia berkait. Yang ni kait. Tapi bila kita tak dapat ini, kita terus kerat. Seolah yang lain pun tak payah dapat, maka kita rugi. Sebab itu dalam kaedah yang ulama sebut selalu, ma la yudrak kulluh, la yutrak kulluh. Kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kita tak sempat qiyam malam Ramadan, tak boleh i'tikaf, jangan terlepas pula solat subuh. Pun tak sempat solat kuliah subuh, jangan terlepas pula tak sempat solat subuh, kuliah subuh. Biar ada ekor tu kita sempat pun okey lah. Ustaz tak ada, Ustaz saya datang solat, Ustaz dah berisam, tak apa, paling kurang kita solat dalam kelompok orang sedang berjemaah. Itu lebih baik. Jadi di sini kita perlu belajar bagaimana cara nak jadikan amalan kita berterusan. Sebagaimana kita dah contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan demikian juga para tabi'in, demikian juga para ulama, para salafus soleh. Kalau kita lihat kekuatan para ulama, bila dia buat sesuatu, dia tak akan berhenti. Dia kalau jenis baca buku, dia tetap baca buku walaupun tak mengajar. Kadang-kadang orang kata baca buku ni sebab nak ngajar. Zaman kita cikgu dulu, baca sebab apa nak ngajar? Kalau cuti sekolah, baca buku apa? Sebab kita tak ngajar. Tapi itu orang yang dia cuma buat benda tu berdasarkan tugasan. Tapi orang yang buat sebagai ibadat, dia tak akan berhenti. Sebab ibadat ni mana ada cuti. Melainkan bila kita dah masuk syurga, baru kita cuti. Kerja-kerja ni memang ada cuti. Ibadat kita tak boleh cuti. Dan kita tak boleh kata, dah stop lah, habis setakat ni je lah, dah buat dah. Jangan, terus. Jadi saya katakan, kalau orang melihat membaca itu satu ibadat, dia akan terus membaca. Baca. Walau dia di penjara, tak ada orang nak dengar kuliah, dia baca. Sebab itu ibadat, dan itu yang menambah ilmu dia. Orang tu kalau dah tak jadi imam, kena pecat ke? Dia tetap datang. Dia memang dipecat, berhenti untuk menjadi imam, tapi dia tak dipecat untuk tidak datang solat berjemaah. Maka datang. Ini yang menjadikan kita mulia di sisi Allah SWT. Jadi jangan berangang banyak. Jangan buat ibadat dengan keadaan suang-suang kuku. Terus buat ibadat, bersungguh buat ibadat, berterusan buat ibadat, berhenti waktu mana kita bertemu Allah. Kerana ini di antara tanda ibadat Allah Ta'ala terima, kita akan buat berterusan. Sebagaimana kita sebut tentang amalan Nabi SAW, kana amaluhu dimatan. Amalan Rasulullah itu bagaikan hujan yang berterusan. Di mana hujan yang lebat. Terus, macam tak nak berhenti. Maka demikian kita. Apa pun yang kita pernah buat dulu, kita akan buat sekarang dan akan datang. Yang kita buat zaman muda dulu, sekarang dan akan datang. Kita tak akan berhenti buat baik hanya kerana ada sebab-sebab yang tertentu yang berlaku secara fitrah, kematian dan sebagainya. Baik tetap teruskan. Senang susah kita, sibuk senang kita, sibuk dan lapang, tetap buat. Kalau saya katakan saya memang amalkan solat duha, biasa sibuk mana pun saya sempat duha. Walau atas kereta, walau dalam kereta, walau saya sibuk mana pun saya tetap sempat berzikir sebelum tidur. Maka ini amalan yang kita perlu pertahankan, yang kita perlu berusaha untuk meneruskannya sehingga kita bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.